Dengan sejarah juga kita jadi berbangga dengan tanah air kita. Tuan-tuan, ramai orang sekarang ni mungkin kerana dia marah pada menteri, marah kerajaan dan macam-macam, menyebabkan kebenciannya itu terbawa-bawa sampai benci ke tanah air. Jangan. Kau nak marah menteri tu kau punya pasal, tapi kau jangan benci negara. Menggelarkan negara kita dengan nama-nama yang tak sesuai, jangan. Ada yang panggil negara ni tak sampai hatilah kita nak sebut negara kita ni diberi nama macam-macam. Kau nak benci kau punya pasal. Ini tanah air, ini rumah kita. Buruk-buruk pun rumah kita, bocor sana sini pun rumah kita. Dah tak ada tempat nak duduk lagi dah. Jangan dihina. Kita negara, adakah teruk sangat sampai tak ada apa nak dibangga? Banyak perkara kita boleh bangga dalam dunia ni tuan-tuan. Berapa banyak negara yang merdeka hampir sebaya dengan negara kita? Banyak. Tapi cuba bandingkan mereka dengan kita, langit dengan bumi. Saya ambil contoh negara yang hampir sebaya merdeka dengan kita, Morocco. Morocco tua setahun je merdeka, 7 April 56. Bandingkan Morocco dengan Malaysia. Tunisia merdeka tahun 56, bandingkan. Sudan merdeka 1 Januari 56, bandingkan dengan kita. Ghana merdeka dekat dengan kita, 6 Mac tahun 57. Tuan-tuan pergilah ke Ghana sana. Bukan hina negara orang, tidak. Bandingkan dengan rumah kita. Burkina Faso merdeka tahun 58. Ivory Coast merdeka 4 Disember tahun 58. Mali merdeka bulan November tahun 58. Ada negara yang kita tak kenal pun ada. Togo, tuan-tuan tahu mana negara Togo? Togo merdeka 30 Ogos tahun 58. Togo pun kita tahu kat mana duduk. Janganlah. Tak tahu dalam peta di mana. Punyalah. Bukan kita hina dia, tidak. Madagaskar. Oh, tuan-tuan tahu mana Madagaskar? Madagaskar merdeka 14 Oktober tahun 58. Kita banding dengan adik-beradik kita yang merdeka ni, kita lah yang menjadi sikitnya. Jadi janganlah kita hina sangat. Mencintai tanah air ini sebahagian daripada kehendak agama. Yang ini dia panggil dalam istilah sekarang patriotik. Perasaan yang timbul dalam hati sanubari kita untuk mengabdi, memelihara, membela dan melindungi tanah air kita ini. Sebab itu Ibnu Khaldun, dia pernah buat dalam kitab Muqaddimah Ibnu Khaldun tentang teori keruntuhan tamadun. Ibnu Khaldun ni dia karang kitab tebal, kitab Al-Ibar wa Diwal Mubtada wal Khabar fi Tarikhil Arab wal Ajam wal Babar. Kitab ni ada 7 jilid. Jilid yang pertama nama Muqaddimah. Dia ni pemerhati jatuh dan bangun tamadun, Ibnu Khaldun. Dia mengatakan mana-mana dinasti kebiasaannya hanya bertahan 3 generasi saja. Tak ada generasi yang dinasti yang lebih daripada 120 tahun, jarang. Kita ambil kerajaan Melayu Melaka. Kesultanan Melayu Melaka berapa ratus tahun pemerintahan? 110 tahun je. Payah nak cecah 120. Khulafa Ar-Rashidin, 4 orang sahabat Nabi yang mentadbir, berapa tahun saja berkuasa? 29 tahun saja. Dinasti Umayyah begitu hebat, ada 14 raja dinasti Umayyah. Berapa tahun mereka memerintah? 91 tahun saja. Dinasti Aghlabiyah di Qairawan di Tunisia, begitu cantik binaan mereka. Berapa ratus tahun mereka memerintah? 109 tahun saja. Dinasti Tulun di Mesir dan Syria, begitu cantik tamadun mereka, 37 tahun saja. Dinasti Hamdaniyah di Aleppo, Syria dan juga di Mosul, Iraq, hanya bertahan 99 tahun. Ada 8 dinasti Bani Buweh di Kairo, di Iraq dan di Iran, 110 tahun saja. Sama juga dinasti Ayyubiyah di Kairo, 78 tahun. Kita baru berapa tahun? Kita baru 65 tahun. Sebab itu kalau tak dijaga, hancur. Kata Ibnu Khaldun, satu generasi 40 tahun. Satu generasi 40 tahun. Generasi pertama biasanya dia akan jaga negara. Sebab generasi pertama ni generasi yang tempuh pahit maung kehidupan. Mereka berjuang minta merdeka. Jadi dia rasa sayang negara tu tinggi. Generasi kedua ni generasi yang lahir lepas zaman penuh ranjau. Lahir zaman mewah, selesa, semangat juang dah mula luntur. Zaman itu zaman 60-an, rambut dah mula panjang. Ada remos ikat tepi, taruh brake cream.
Baju pattern ada kotak-kotak, seluar bell bottom, kasut Beatles jenama Johnson, saya pun kapak. Dia dah sibuk dah jamming, dia dah lupa sikit dah. Tapi masih sayang negara. Sebab engagement dengan orang lama masih ada. Masih ada. Time perarakan kemerdekaan akan ada satu kontijen veteran merdeka. Mereka akan, jadi kita jadi semangat. Tapi masuk generasi kita, generasi menuju kehancuran. Semangat kekitaan dah tak ada, patriotisme luntur, kutuk negara sendiri siang malam. Kau nak marah kerajaan tu kau punya pasal. Ini negara, mana boleh kutuk negara? Negara ni, lagu negaraku berdirilah kita. Ini negara kita. Orang tak boleh nak bezakan. Tapi Alhamdulillah, don't worry, be happy. Ada satu kajian pernah dibuat di seluruh dunia, kajian tentang patriotisme. Ada satu NGO, tapi NGO pun bertaraf antarabangsa lah. Ini independent punya researcher. Dia buat kajian tentang tahap patriotisme di seluruh negara. Mereka buat di seluruh dunia. Mereka buat kajian di 64 buah negara. Dan responden mereka ada 64,000 responden. Responden ni ramai betul. Jadi dapatan daripada kajian mereka ini menarik. Kata mereka, di Jepun hanya 11% saja rakyat mereka sanggup bangun berperang untuk negara mereka. Jepun habis dah. Patriotisme dah tak ada. Jepun habis 11% saja. Negara yang agak tinggi untuk patriotisme, nombor 1 Maghribi. Yang kedua Fiji. Orang Fiji kalau kerajaan diisytiar, perang terus bangun. Negara ketiga yang tinggi Pakistan, 89%. Orang Pakistan jangan main-main, nampak dia melebur roti, nampak dia jual kapet. Kalau dia semboyan perang India, dia buang kapet, dia balik kampung, jangan main-main. Dia orang semangat dia jaga negara, Pakistan. Orang Malaysia macam mana? Orang Malaysia duduk di kedudukan ke-23 dunia, iaitu 63% rakyat kita boleh berjuang kalau ditekan butang untuk perang. Harap-harap tuan-tuan masuklah dalam 63% itu. Kalau tak ada cak ayam je lah, tak payah pakai tanjak lah kalau takut. 63% okey lah, maknanya okey. Okey. Yang lebih tak tahulah, yang persen tu yang jenis akan lari duduk Australia, lari duduk di Singapura, itu yang mazhab itulah. Kita dah apa nak jadilah. Ini tanah air kita. Tuan-tuan sekalian, Nabi SAW adalah contoh orang yang paling sayang kepada bangsa, kepada tanah air dia. Nabi ni tuan-tuan, dia boleh sebut nama dia sampai moyang dia yang paling atas. Aku nama Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib. Dia boleh sebut sampai Ismail. Punyalah dia jaga jurai keturunan dia sampai dia boleh susun. Kita boleh susun nama nenek moyang sampai nombor berapa. Saya ingat sampai atuk kita je. Moyang kita pun tak tahu dah apa nama. Moyet pun tak tahu apa nama lah. Kadang bila tanya, awak ni keturunan apa? Tak tahulah ustaz. Dia pun tak tahu dia Jawa ke, Banjar ke, Bawean ke, Kampar ke, Mendeling ke, dia tak tahu. Tak, saya orang Malaysia. Kau keturunan apa? Tak tahu. Saya percaya satu hari esok anak muda kita, dia dah tak tahu dah dia ni Rawa ke, Jawa ke, dia tak tahu lagi dah. Agak ada kata, saya keturunan orang asli agak saya ni ustaz. Dah sampai ada esok satu hari dia dah tak tahu keturunan. Maknanya dia tak sayang pun keluarga dia. Nabi boleh sebut sampai Nabi Ismail, Adnan ke atas, dia jaga. Dan Nabi sayang Mekah, tak payah ceritalah. Ni minggu depan dah start hijrah. Nabi ketika nak hijrah, dia lalu di kawasan Hazwarah. Hazwarah ni dekat kawasan Bukit Sofa. Dia pandang kepada Kaabah. Dengan linangan air mata, dia bercakap dengan Kaabah, dengan kota Mekah. Wallahi innaka la khairu ardillah wa ahabbu ardillah ila Allah walaula anni akhrajtu minka ma kharajtu. Nabi nangis. Kata Nabi, wahai Mekah, I love you wahai Mekah. Kalau tidak kerana aku disuruh pindah, aku tak ingin tinggalkan kau wahai Mekah. Berapa orang pada kalangan tuan-tuan pernah bercakap dengan negeri Selangor, pernah bercakap dengan Shah Alam, pernah bercakap dengan Pekan Teluk Panglima Garang. Tak ada orang bercakap dengan kampung sendiri. Nabi dia bercakap dengan kampung dia sendiri. Dia sayang betul. Memang dia sayang bukan main-main.
Sebab itu mencintai tanah air ini kehendak agama. Ini kehendak agama. Namun hadirin hadirat sekalian, negara tak ada makna kalau tak ada pemimpin. Negara takkan ada makna kalau tak ada pemimpin. Kita sangat memerlukan kepada pemimpin, bukan sekadar dalam konteks negara. Dalam perjalanan nak pergi travel ke mana-mana pun kena ada pemimpin. Kalau tak ada ketua, siapa nak buat keputusan? Baik tu kalau kita berjalan, sunat hukumnya melantik ketua. Kalau tidak, tak tahu arah tujuan. Suami beritahu, jomlah kita singgah makan kedai depan tu. Sepatutnya keputusan di tangan dia. Tapi Menteri Pertahanan yang duduk di sebelah, kerjanya nak tahan je kerjanya. Menteri Pertahanan ni isteri lah, saya panggil Menteri Pertahanan. Saya nak tahan je kerjanya. Usul ditolak katanya. Anak tengah tidur, kalau berhenti semua bangun, payah kita nak menjaga. Habis nak makan macam mana? Drive thru saja. Sudah ada 2 keputusan dalam satu perjalanan. Bila nak selesai kerja? Yang ni nak kona ke sini, isteri kata, janganlah ikut shortcut, ikut belakang. Bila nak sampai destinasi? Sebab itu mesti ada satu kata putus saja. Jangankan dalam negara, di rumah pun kena ada ketua. Dalam kawasan kampung kena ada ketua. Mukim, daerah, negeri, negara, kita perlukan kepada pemimpin.